dan bertitik tolak daripada situlah maka jadi kepada kawan-kawan yang ingin mengajukan soalan boleh komen. Tak dengar? Tak dengar tu? Pelan-pelan. Okay, test 1, 2, 3. Pelan juga je tu. Pelan-pelan. Ish. La ilaha illallah. Okay, ni je lah. Macam tu, suara dengar? Alamak, hilang pula dah. Tak dengar bagaimana. Apa main-main tau. Okay, test 1, 2, 3. Okay, jelas kan tau. Kita tukar speaker pula. Okay, so Cik Zul dia hilang pula line apa dia punya connection tak apa-apa clear lah. Dia masalah juga ni bila internet tak ada ni. Okay, so sementara kita nak tunggu Cik Zul masuk balik. Okay, sementara kita nak tunggu Cik Zul masuk balik. So dia akan ada beberapa siri. Saya bersama dengan Fish Kataha akan adakan beberapa siri lah sampai tempoh ke InsyaAllah sampai bulan puasa. So selain daripada tajuk-tajuk selain daripada kita bertemu dengan Cik Zul pada malam ni, kita akan InsyaAllah dalam masa 2 hari ni kita akan bersama dengan pangeran muda yang akan berkongsi pengalaman beliau tentang Nissan Aceh di Pulau Pinang. Nanti ingat dalam 2 hari lagi ikut insyaAllah. Okay, so tanpa melengahkan masa, malam ni saya bertuah sebab dapat bersama dengan seorang pegawai muzium yang committed dalam kerja, yang kalau saya mai turun ke Al-Ustaz, inilah orang yang sambut saya, duk ambil saya kulu kiliang apa semua, dak, tapi kalau dia kata tu pedih kat lah, terasa ulu hati tu. Tapi inilah sahabat saya lah, kami kenal lama dah dan banyak bantu saya bagi nasihat pada saya lah sepanjang tempoh saya menulis sejarah Negeri Kedah ni lah. Memberi banyak nasihat dan panduan kepada saya untuk meneruskan minat. Tapi bila kita bekerja ni, kita ada pelbagai halangan, kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita kena telan lah, yang kita kena sabar dan sebagainya lah. Okay, so saya pun tak mau cerita panjang. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan lah kepada Cik Zul lah. So hampa yang mana ada nak tanya soalan, inilah peluang hampa untuk tanya wakil muzium berkenaan isu-isu sejarah di Kedah. InsyaAllah lah akan cuba dijawab oleh Cik Zul Kibri. Okay, so soalan yang pertama Cik Zul, sepanjang penubuhan lah, boleh cerita tak sikit sejarah penubuhan muzium Negeri Kedah? Secara kita ambil masa dalam satu soalan tu mungkin dalam 5 hingga 7 minit lah. Okay, silakan Cik Zul. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Herman. Saya malam ni ajak sesi-sesi kita sembang-sembang lah. Kita sembang malam ni, kita sembang secara santai. Okay, no? Jadi berkaitan dengan teruskan kepada persoalan, iaitu berkaitan dengan sejarah Muzium Negeri Kedah Abdul Rahman. Okay, untuk makluman semualah, Muzium Negeri Kedah Abdul Rahman telah diasaskan ataupun ditubuhkan pada 3 Februari 1957. Pada masa itu dengan nama Muzium Sejarah Negeri Kedah. Okey, ilham ataupun idea bagi penubuhan Muzium Negeri Kedah ini, Muzium Sejarah Negeri Kedah ini diilhamkan oleh almarhum yang teramat mulia Tengku Nong bin Tengku Muhammad Jiwa, di mana almarhum pada masa itu merupakan pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah yang pertama. Okay, yang pertama. Jadi kami sebagai warga muzium ni amat berterima kasihlah atas usaha dan inisiatif almarhum untuk menubuhkan Muzium Sejarah Negeri Kedah ni. Okey, pejabat yang pertamanya adalah kalau tuan-tuan yang mana pernah main kat Ustaz, lokasi yang lokasi asal Muzium Negeri Kedah adalah di bangunan Balai Besar sekarang ni. Masa tu kami tak silap saya berkongsi dengan Pustakaan Awam Kedah. Okey. Kemudian pada tahun 61 Muzium Sejarah Negeri Kedah ni ditukarlah nama menjadi Muzium Negeri Kedah Abdul Rahman lah. Jadi kerajaan masa tu mengemaskan baliklah fungsi dan juga peranan Muzium Negeri Kedah Abdul Rahman ni. Kemudian pada tahun 67 Muzium Negeri Kedah Abdul Rahman dipindahkan lokasi daripada asalnya di Balai Besar ke tapak sekarang lah. Kalau yang mana pernah pergi ke Muzium Kedah ni, dia ada dua bangunan. Kita tengok satu bangunannya batu yang besar tu, dan juga satu lagi bangunan kayu 2 tingkat yang lama. Itu adalah lokasi pertama lah di tempat baru. Bangunan tu, rekaan atau binaan bangunan tu diilhamkan juga daripada kalau tuan-tuan tengok tangga depan tu macam tangga Balai Besar. Jadi diilhamkan, kita ambil semangat lah daripada Balai Besar tadi ni. Kemudian bangunan kemudian oleh kerana banyak Persatuan Sejarah pun semakin aktif, jadi banyaklah kajian-kajian dan penyidikan yang dibuat. Kemudian lokasi koleksi pun makin bertambah. Jadi pada tahun 2000, tak silap saya 2007 lah. 2007 jadi kerajaan RI telah menanggung pembiayaan untuk membina satu bangunan baru yang lebih kita kata yang lebih serba lengkap lah, sebagaimana yang tuan-tuan tengok sekarang ni lah. Itu secara umum lah ataupun secara ringkas berkaitan dengan sejarah penubuhan Muzium Negeri Kedah ni. Okey. Man. Suara tak dengar lah, Man.
Okey, okey, okey. Okey, jumpa dah punca. Ya. Okey, so jadi bila Cik Zul sebut pasal fungsi muzium tu, saya teringatlah dulu 10 tahun, lebih kurang 10 tahun dulu bila saya Okey. melawat Muzium Negeri Kedah ni, ada buat pameran hantu. Jadi dengan Hmm. keadaan zaman tu kira satu benda yang epik lah bagi saya. Tapi Hmm. bila saya dah pindah, saya lama dah tak pergi. Cuma adalah saya ajukan soalan kepada kawan-kawan lah kan. Katanya Hmm. mereka nak ada pembaharuan kepada institusi muzium ni lah, terutamanya daripada segi persembahan pameran dan sebagainya. Tapi bukanlah itu persoalan dia malam ni. Yang tu nanti akan muzium pun ada dalam usaha untuk memperbaiki lah apa ni, kelemahan-kelemahan yang ada, yang berlaku lah. Sebab kita pun faham negeri Kedah ni bukanlah negeri yang senang, dan peruntukan-peruntukan yang ada pun yang takat boleh lah. Kira ada tu bersyukur. Okey. Tapi dalam kita kata Kedah apa ni, negeri ni dia tak berapa nak ada bajet dan sebagainya, sudah tentulah setiap muzium ataupun setiap institusi ataupun apa-apa pun akan ada melalui zaman-zaman kejayaan. So minta Cik Zul cerita sikit kejayaan yang pernah ditempa lah sepanjang tempoh Cik Zul ni berkhidmat di Muzium Negeri Kedah. Tak boleh Cik Zul. Okey, terima kasih Man. Okey, berkaitan dengan kejayaan lah ataupun pencapaian Lembaga Muzium Negeri Kedah Nur Rahman ni, yang saya boleh ingat lah dan juga yang boleh saya senaraikan di sini ada lebih kurang 9 lah. Kejayaan ataupun pencapaian ni banyak lagi lah. Tapi malam ni saya hanya nyatakan sikit sajalah. Okey, yang pertamanya pada tuan-tuan yang mana pernah mai ke Muzium Negeri Kedah ni, mesti tuan-tuan dan puan akan nampak dalam satu galeri kita tu ada sepasang bunga emas dan bunga perak. Jadi bunga emas dan bunga perak ni kita yang ada tu adalah replika lah. Replika ni kita buat daripada yang asal yang ada di Grand Palace Bangkok. Replika ni diusahakan oleh pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia yang kedua, iaitu Datuk Wan Ibrahim Wan Soloh, iaitu pada tahun 1968 lah. Jadi dialah yang usahakan untuk buat salinan ataupun replika pokok bunga emas dan bunga perak ni. Okey. Itu yang keduanya, pencapaian kita adalah pada tahun 2003, iaitu di mana kita ada dapat mencapai satu standard ataupun penarafan MS ISO 1990-2003 lah. Okey, yang ketiganya, kita juga berjaya mengadakan satu seminar antarabangsa hubungan Kedah Siam, iaitu pada tahun 2015, yang melibatkan Malaysia dan juga Thailand lah. Okey, yang keempat, pada tahun 2016 kita berjaya mengadakan satu acara yang dinamakan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan, iaitu di mana peringkat kebangsaan ni di mana setiap tahun pada 18 bulan Mei setiap kita merayakan Hari Muzium Antarabangsa lah peringkat dunia. Jadi di Malaysia ni ikut tradisi yang kita buat, pada setiap tahun tiap-tiap negeri lah, tiap-tiap negeri ataupun muzium-muzium negeri di Malaysia ni dia bergiliang untuk menjadi tuan rumah. Lebih kurang kita macam sukma lah. Tiap-tiap negeri dalam tu dia ada program pameran, khidmat komuniti, sukan dan sebagainya lah. Lebih kurang dalam program tu berjalan lebih kurang seminggu lah. Okey. Pada tahun 2016 juga satu muzium kita, iaitu Muzium Padi, telah disenaraikan sebagai ikon pelancongan bagi Tahun Melawat Kedah 2016. Okey, yang keenamnya, kita menerima satu anugerah Subangsih sempena perayaan Hari Guru peringkat Kota Stang lah.
Ini Pejabat Pendidikan Daerah Kota Stang bagi kita panggil penghargaan lah atas sokongan kita dan kerjasama kita dengan pihak sekolah. Okey, kemudiannya pada tahun 2017 kita mendapat anugerah daripada Kerajaan Negeri berkaitan dengan pengurusan sumber manusia lah. Anugerah yang dinamakan Anugerah Petunjuk Kecemerlangan Prestasi Utama ataupun KPI lah. Kemudian pada tahun 2018 kita telah menerima anugerah Citra Sahabat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia untuk kategori sektor awam lah. Kemudian yang terbaru pada penghujung tahun lepas lah, kita telah berjaya mengadakan 2 MOU, iaitu yang pertamanya dengan UiTM Kedah dan yang keduanya dengan Universiti Utara Malaysia lah. Ini kerjasama ni atau buat MOU ni untuk penyelidikan dan juga aktiviti ataupun kita panggil kerjasama lah, kerjasama pintar lah antara muzium dan juga IPT khusus di utara ataupun di Kedah ni. Okey, itu Aman. Okey. So kita pun dah dengar sebuah sikit lah kejayaan yang pernah ditempa oleh muzium. Ini satu, kita orang kata apa, usaha-usaha yang pernah dijalankan. Mungkin tak diwar-warkan, tak diwar-warkan secara goh, orang kata kan. Sebab bukan semua benda ni kita nak kena cerita kat orang. Ada perkara yang penting untuk masyarakat tahu, yang itulah kita kena beritahu. Kadang-kadang ada benda-benda ni kadang untuk pengetahuan orang-orang yang terlibat saja. Kurang-kurangnya ada usaha-usaha yang telah dibuat lah. Okey. Sebelum tu, kepada kawan-kawan yang menonton pada malam ni, minta share lah. Dan hampa boleh copy link ni, sebarkan dalam WhatsApp. Tujuan saya buat bertemu pada malam ni dengan pihak muzium sendiri adalah untuk supaya orang Kedah tahu tentang kewujudan muzium dan apa usaha-usaha telah dibuat oleh pihak muzium itu sendirilah. Okey. Dan orang kata apa? Cik Zul, untuk so selain daripada muzium negeri, ada berapa muzium atau galeri? Ada berapa muzium atau galeri yang ada di bawah kelolaan Muzium Negeri Kedah sendiri lah. Yang saya tahu apa, Muzium Padi. Muzium Padi. Yang lain tu saya pun tak berapa nak ingat-ingat agak lah. Okay, minta je tu urai sikit. Kira kita bagi peluang lah untuk pihak muzium promosi apa ni, bangunan-bangunan di bawah kelolaan muzium lah. Silakan je tu. Okey, memanglah banyak orang yang hampir tak mengetahui lah apa kewujudan muzium-muzium selain daripada Muzium Negeri dan juga Muzium Padi lah. Tapi untuk pengetahuan semua, setakat hari ni lah kita ada, kita panggil cawangan lah, kita ada lebih kurang 5 cawangan di bawah pentadbiran ataupun pengurusan Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman lah. Okey, yang pertamanya macam saya kata tadi, Muzium Negeri Kedah lah. Muzium Negeri Kedah ni bangunan baru tu, baru tahun ingat 2007. Kemudiannya dalam 2000, tak silap saya 2013 ataupun 14, bangunan tu dirasmikan lah oleh almarhum Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Abdul Halim. Muzium Negeri Kedah ni dia sebagai kita panggil ibu pejabat kita lah. Kemudian cawangan yang kedua adalah Muzium Diraja Kedah ataupun dulunya dikenali dengan Istana Pelamin ataupun Istana Kota Stang lah. Yang mana bangunan ni dibina pada tahun 1735 lah, iaitu sewaktu pemerintahan almarhum Sultan Mahmud Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II. Okay.
Kemudian dia diserahkan kepada kita bawah pentadbiran muzium ni pada tahun 83 lah, iaitu sewaktu Jubili Perak permintaan almarhum Sultan Abdul Halim lah. Okey. Kemudiannya yang ketiganya adalah Balai Seni Negeri. Balai Seni Negeri ni dia adalah merupakan satu bangunan antara bangunan kolonial yang dibina oleh British yang pertama di Kedah lah, iaitu pada tahun 1812 lebih kurang macam itulah. Dia asalnya menempatkan situ mahkamah. Bangunan tu dirasmikan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid. Kemudian bangunan tu terusnya menjadi pejabat JKR, pejabat JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, kemudian diserahkan ke muzium juga pada tahun 83 lah, sepenuh Jubili Perak almarhum tadi. Okey, seterusnya yang keempatnya adalah kita ada 2 buah rumah warisan lah. Kalau tuan-tuan yang mana duduk di Kedah atau di Alor-Stak ni, kalau pergi ke Wisma Abdul Rahman, berhadapan Wisma Abdul Rahman, tuan-tuan akan tengok 2 buah rumah, kita panggil rumah tradisional lah. Itu adalah rumah-rumah tu adalah rumah Tok Su dan juga rumah Seri Banai lah. Itu pun kita panggil kawasan tu rumah warisan. Itu di bawah pengurusan ataupun kelolaan Lembaga Muzium Negeri Kedah lah. Kemudian yang terakhir adalah Muzium Padi lah. Muzium Padi yang terletak di Gunung Riang, diserahkan pada kita pada tahun 2004 lah, macam tu. Saya nak confirm balik betul tak? Okey, betul. Pada tahun 2004 lah diserahkan kepada pengurusan kita. Muzium Padi ni juga dirasmikan pembukaannya oleh almarhum Dului Yang Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah lah. Cuma sekarang ni Muzium Padi satunya muzium kita yang kita kenakan tiket lah. Ada 4 lagi kita masuk secara percuma lah. Hanya Muzium Padi saja kita kenakan tiket, dan alhamdulillah semenjak kita pembukaan rasmi Muzium Padi tadi, Muzium Padi ni dah jadi kita panggil satu destinasi pelancongan yang wajib lah, ataupun tempat pelancongan yang wajib dilawati. Kalau siapa main Kedah, orang ramai ke, VIP ke, memang akan pergi ke Muzium Padi lah. Jadi kita ambil kesempatan ni, mana yang orang luar sana, mana yang tak ni lagi, bolehlah melawat kita punya keseluruhan muzium-muzium di bawah kelolaan ataupun pentadbiran Lembaga Muzium Negeri Kedah lah. Okey, yang tu rasa ringkas Man. Okey, terima kasih Cik Zul. Okey, sekali lagi saya mohon kawan-kawan jika ada soalan boleh tanya. Kita akan jawab dalam masa ni lah. Kita jawab direct lah. Kita takkan pergi sampai ke habis rancangan ni. So ada soalan Muhammad Khalin. Dia tanya muzium yang dalam kota Kuala Kedah tu di bawah siapa? Minta Cik Zul urai sikit. Okey, terima kasih kepada Muhammad Khalin lah. Ini satu soalan yang baik dan satu soalan yang selalu orang tanya lah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, okey, di Kedah ni kita ada dua muzium-muzium di Kedah ni, dia ada dua pentadbiran lah, ataupun 2 pihak yang bertanggungjawab. Iaitu yang pertamanya Jabatan Persekutuan, dan juga yang keduanya Jabatan Negeri lah. Jabatan Persekutuan ni adalah Jabatan Muzium Malaysia. Bagi pihak negeri ini adalah Lembaga Muzium Negeri Kedah lah. Okey, di bawah pentadbiran Lembaga Muzium Negeri Kedah tadi ni, yang 5 yang saya abang sebelum ni lah. Muzium Kota Kuala Kedah,
adalah di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia, iaitu di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan lah. Termasuk juga yang di Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Jadi maksudnya di Kedah ni di bawah Persekutuan ada dua muzium lah. Yang pertamanya Muzium Kota Kuala Kedah dan yang keduanya Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Okay, harap menjawab soalan lah. Okey. Okey. So, sementara kita nak tunggu kawan-kawan lain bagi soalan ataupun bertanya, sebarang cadangan juga dialu-alukan. Sini saya ada kongsikan sedikit apa ni, cadangan oleh Brandon Lambert. Dia ni Melayu. Tapi nama orang putih lah. Okay, dia kata saya cadangkan pihak muzium cuba deal dengan pihak istana untuk buat satu pameran di mana beberapa peninggalan purba milik istana dipinjamkan sebentar untuk dipamerkan kepada rakyat Negeri Kedah lah. Buat pameran ni untuk seminggu pun tak apa. Ini cadangan oleh Brandon Lambert. Ni insyaAllah lah kot. No, Cik Tu no. Cik Tu ada pandangan sikit. Okey, bab-bab cadangan ni, cadangan satu cadangan yang baik. Cuma persoalan di sini, cuma saya nak tahu, adakah barang-barang ni di istana? Itu persoalannya kita nak kena clearkan dululah. Kalau ada, setakat hari ni lah kita pun tak dapat apa maklumat lah barang berkaitan dengan barang-barang milik purba milik istana ni. Okey. Dia pasal Kedah ni dia misteri. Lepas tu ada geng-geng MD. Kadang-kadang mereka duk kongsi gambar-gambar apa ni yang mereka buat penemuan tu kan. Adalah 2-3 orang yang saya kenal memang mereka ada benda-benda tu semua. Dan mereka simpan lah benda tu secara peribadi lah. Dan saya sendiri pun tak bisa dengar lagi lah kata di Istana Kedah ni ada koleksi-koleksi purba. Dia ada banyak kajian yang kita kena tahu kenapa berlaku benda ni. Tapi Kedah ni untuk pengetahuan semua lah. Kedah ni negeri yang selalu berperang. Jadi yang kemuncak lah dia adalah 1821 dan selalu disebut bahawa apabila berlaku serangan sama ada daripada Siam, daripada Bugis, daripada siapa-siapa pun, Istana Kedah ni selalu dijarah. Maknanya bila dijarah ni tak banyak peninggalan yang ada lah. Kita pun tak pasti, wallahualam. Nanti tak apa, nanti saya pergi tanya kat Tuanku, insyaAllah. Abang Sabang tak? Okey je tu. Sementara kita nak tunggu kawan-kawan bertanyakan soalan. So, secara ringkas lah, cabaran yang dihadapi lah oleh pihak muzium. Kata sikit. Okey lah, cabaran no. Apa yang saya boleh katakan yang cabaran yang utama sekali. Jadi kita macam mana pihak muzium ni kita nak memastikan apa muzium ni terus relevan. Kalau bahasa lah relevan lah. Maksud dia apa muzium ni maksud dia boleh diterima dalam masyarakat lagi lah. Itu cabaran yang utama yang kita hadapi lah. Pasal kadang-kadang setengah orang kata muzium ni tak ada apa pun. Satu institusi yang kaku dan mati. Dan kata habis duit buang duit lah. Buang duit. Tapi itulah cabaran kita macam mana kita nak meyakinkan bukan saja masyarakat, juga pihak pentadbiran kerajaan lah. Untuk nak bagi kita yakinkan kata muzium ni masih lagi ada fungsi dia dan juga boleh menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan juga pembangunan negeri lah. Itu antara cabaran yang utama lah. Okay, yang keduanya adalah cabaran dari segi zaman IR4 ni. Dalam zaman ledakan teknologi dan juga teknologi maklumat lah. Sekarang ni maklumat semua boleh dapat di hujung jari. Jadi macam mana kita nak
muzium ni nak seiring. Kita memastikan muzium ni seiring dengan perkembangan masa dan juga teknologi lah. Jadi antara contohlah macam kita buat hari ni, antara contohnya kalau dulu ni kita hanya buat contoh macam bengkel ataupun seminar di bangunan muzium. Okey, selalunya kita panggil orang ramai. Okey. Contohnya hari ni kita ubah macam ni, kita buat secara live, sembang secara maya. Itu antara usaha-usaha kita muzium ni nak seiring lah, seiring dengan masa dan teknologi. Okey, yang ketiganya adalah kekangan ataupun cabaran dari segi bajet lah. Saya ingat mana-mana jabatan pun memang macam tu. Kita kehendak kita, perancangan kita tu banyak. Dan setiap tahun kita ada buat bajet ni, banyaklah yang kita rancang, tapi cumanya tak semualah daripada apa yang kita minta tu diluluskan. Jadi kita terpaksa muzium ni kita terpaksa kreatif lah. Kita terpaksa berfikir acara kreatif dan juga di luar kotak macam mana kita nak kita kata nak laksanakan program aktiviti kita tu dengan bajet yang terhad. Jadi contohnya salah satu usaha yang kita buat, contohnya kita buat kerjasama lah. Macam saya kata tadi ni kita buat MOU dengan IPT. Okay, jadi kita maksudnya kita berkongsi perbelanjaan dan juga pengalaman juga kepakaran lah. Okey, yang terakhir sekali yang saya kira yang paling kritikal adalah macam mana kita nak bangunkan ataupun kita nak sediakan kita punya kaki tangan dengan keadaan semasa lah, dengan kita panggil pengetahuan baru, kepakaran baru. Kadang-kadang yang staff yang masuk tu contoh macam saya masuk kerja tahun 2000. Masa saya masuk kerja tahun 2000 dengan sekarang ni lain lah. Dengan teknologi dia, keadaan suasana tu pun lain. Jadi macam mana kita nak memastikan staff kita tu sentiasa update ataupun diberikan latihan dan kepakaran yang barulah untuk memastikan kita ni sentiasa kita panggil sentiasa update lah. Pasal zaman lah ni orang ramai dengan maklumat di hujung jari. Orang ramai sekarang ni dah tak macam dulu, dia lebih terbuka dan lebih maksudnya berpengetahuan tinggi. Kadang-kadang kita tengok kadang orang yang di luar tu lebih tahu banyak lagi daripada kami yang ada di muzium ni. Jadi kita macam itulah, kita nak pastikan staff kaki tangan kita ni dapat kita seiring dengan perkembangan masa, teknologi dan sebagainya lah. Itu antara cabaran yang saya boleh nyatakan lah. Okey, so saya tertarik dengan isu pengetahuan masyarakat ni. Jadi untuk makluman semua, jabatan kerajaan ni dia bukan kata tak boleh tumpu, tetapi orang kata walaupun penjawat-penjawat awam ni dia tetap ada minat masing-masing lah. Dan kekangan daripada segi staff dan sebagainya tu adalah isu yang selalu dibincangkan lah. Cuma orang awam ni dia tak tahu kan. Dia biasa main dia kata hampa ni semua tak duduk sajalah, tak buat kerja lah apa semua. Ini perkara-perkara normal bagi penjawat awam lah. Tapi sebenarnya kepakaran bidang tu kita tak boleh kontrol semua, tak boleh cover semua. Macam saya sendiri pun saya lebih kepada zaman Sultan Mahmud Tajuddin. Jadi saya tak mahir pada pasal zaman Zainal Rashid anak dia. Begitulah juga dengan pegawai-pegawai kerajaan yang berkhidmat di Muzium Negeri lah. Okey. So ni soalan pun banyak. Sambil-sambil lah Cik Tono. Sebentar nak sampai soalan yang paling panas kan. Tu soalan daripada Syahrin Kedah.
Okey. Okay, soalan daripada Syarin Kedah. Dia kata boleh ke bawa balik meriam perang kita yang duk ada di Siam tu? Uh, Okey, dia isu ni bagi menjawab soalan ni, saya kita fikir positif lah kan. Bagi saya ingat hampir mustahil lah untuk kita buat balik meriam yang asal. Ini berdasarkan kepada contoh tadilah yang bunga emas, bunga perak ni. Siam ni, kerajaan Siam ataupun Thailand ni, dia satu dia punya perangai. Bila dah ada kat dia, kita kata memang hampir mustahil lah untuk kita dapatkan balik. Contohnya kalau macam meriam di Siam ni, yang saya ingat kita ada pernah buat replika lah, 2 buah meriam di Nakhon Sitamarat, tak silap saya, yang ada di dalam Wak Peratak tu. Kita ada berjaya buat salinan sajalah. Itu pun yang dia bagi hanya untuk awal tu memang kita usaha untuk dapatkan balik, tapi dia hanya depa hanya benarkan untuk kita buat replika sajalah. Jadi saya bagi soalan tu, saya kata bagi pihak kalau muzium lah, kita kata muzium ni, kita kata hampir mustahil lah. Tak tahu kalau mungkin segi diplomatik mungkin antara negara dengan negara, mungkin antara raja dengan raja, itu saya tak pastilah kan. Mungkin boleh lah, mungkin boleh. Tapi setakat hari ni, dia nampak usaha-usaha tu kita baca mungkin hampir mustahil lah. okay. So kau Cik Zul nak menayak apa lu Ustaz kau? Okay, tak apa. Dia topik ni dia banyak menarik ya, minat orang ramai alhamdulillah. Okay, so ni pandangan saya jugalah. Saya nak bagi sedikit pandangan tentang adakah artifak kita tu boleh dibawa balik lah. Mungkin saya rasa mungkin kita duk tengok kat Facebook apabila Indonesia dapat beberapa bahan-bahan daripada Belanda yang pernah dirampas pada zaman Amangkurat, Paku Buwono dan sebagainya. Terbitlah di kalangan rakyat Malaysia ni mau artifak-artifak kita yang ada di luar negara tu dipulangkan ataupun kita kena beli dan sebagainya lah. So ni persoalan yang kompleks, jawapan dia pun panjang. Cuma secara ringkasannya bila kita ni orang kata kita dijajah, jadi dia renyah lah proses dia tu. Bila kita pun kalah perang dan sebagainya, jadi benda tu orang ambil, kita tak boleh kata apa lah. Ini normal, perkara yang biasa. Kita kena terima hakikat bahawa bila kita dijajah ataupun dikalahkan, kita kena redha lah bahawa kita kehilangan barang-barang yang kita anggap penting lah. Meriam tu sendiri pun bukan setakat di Nakhon Sitamarat, tapi kalau ada begitu ada juga di Setui, Setui pun ada, di Krabi pun ada. Malah masa saya duk buat kajian ni, saya tengah siapkan satu penulisan mengenai sejarah Setui. Jadi saya jumpa nama 9 kapal, kapal-kapal Melayu ni. 9 nama, antaranya Unggah Angkasa, Harimau Garang dan sebagainya. Dan ada soalan, dia kata mana pi meriam tu? Saya jawab mudah lah. Saya kata lah ni kita zaman milenial, bukan zaman Mak Neka. Kita jawab mudah lah kan. Jadi bila zaman milenial ni, dia tak jumpa lah kapal-kapal kayu ni. So lebih kurang macam tu lah. Okay. So ada soalan juga daripada Muhammad Sufi Abdul Rahman. Dia nak tanya kenapa muzium bagi orang masuk free. Dia kata kos penyelenggaraan kos penyelenggaraan ni semua siapa yang tanggung. Dan dia kata orang kita ni lain macam sikit, hak free dia tak mau pi, yang bayar ramai pula. Mungkin pada pandangan orang ramai kalau dah free mesti tak menarik. Jadi apa pandangan Cik Zul tentang isu tiket
Kalau saya charge RM10 kan, letak biar. Hmm. Tahu orang tak main, bagi tak main terus. Gitu. Sila. Okey, terima kasih Sufi. Kawan lama ni, kawan jauh ni. Okey, balik pada isu teket lah. Isu teket ni memang kita dah pernah bincangkan banyak kali lah dalam pengurusan kita. Itulah saya memandangkan dengan kekangan bajet dan sebagainya. Jadi kita perlu cadangan lah. Kita pun museum pun kita ada buat kertas cadangan untuk kita kenakan teket lah. Kenakan teket kepada untuk teket masuk lah untuk setiap cawangan kita selain daripada muzium padi. Jadi untuk menampung lah. Bagi untuk menampung tak banyak pun sikit lah maintenance dan sebagainya. Saya setuju dengan Sufi kata tu lah. Orang kita ni kalau dia nampak benda free tu dia ingat benda tu free, benda yang tak ada nilai lah. Dia kot mana pun kena charge juga sikit barulah ada orang dihargai. Itu pun isu yang kita fikir juga. Kita fikir dilema kita lah. Kalau segi kita baca dalam keadaan free sekarang pun, percuma pun orang tak main. Nanti kalau kita charge, kita takut lah. Kita takut lagi orang tak main. Kan? Itu antara cabaran yang kita hadapi lah. Jadi untuk kita pun sedang menuju ke arah tu untuk kenakan tiket. Tapi sekarang ni kita ambil keputusan untuk kita elokkan lah ataupun kita nak naik taraf kita punya galeri pameran dululah. Jadi bila kita complete, kita upgrade kita punya galeri pameran, jadi kita akan kenakan tiket lah untuk ke semua muzium kita supaya kita kata berbaloi lah dengan tiket yang dikenakan lah. Jadi kita sedang usaha arah tu lah. Dan satu lagi berkenaan dengan masuk tiket free sebelum ni muzium masuk free kerana kita selama ni kita agak terikat dengan kita panggil istilah muzium tu. Istilah muzium tu kalau ikut istilah ICOM iaitu pertubuhan antarabangsa untuk muzium ni, dia menyatakan muzium tu adalah satu institusi sosial yang tidak bersifat kita panggil keuntungan lah. Jadi kadang-kadang dengan istilah tu kita agak terikat lah. Tu yang kadang-kadang banyaklah kita tengok di Malaysia ni hanya beberapa muzium saja yang kenakan tiket sajalah. Lain kita panggil berlambak lagi lah, kita boleh kata berlambak lagi muzium yang masuk percuma lah. Okey, yang tu itu yang saya boleh respon. Okey. Terima kasih kepada Cik Zul. So soalan pun dia kuih-kuih nak main. Dia kuih-kuih nak panas ni. Dia kalau panas-panas agak kita kena tarik lah handbrake sat tu. Ya. Okey, ni Sapni ya. Dia tanya, boleh tak pihak muzium buat program forum sejarah sebulan sekali? Cik Zul, komen. Ringkas-ringkas dah. Kita panjang masa orang ni. Terima kasih Samni. Kalau ikut kita punya tu memang kita nak buat sebulan sekali. Cumanya macam saya katakan tadi lah, satunya kekangan bajet. Dan yang keduanya kekangan maksud dia tugas dan tanggungjawab kita lah. Macam kami ni, kita pun selain daripada tugas hakiki, kita pun ada lagi lah tugas-tugas yang lain. Jadi maksudnya kita terpaksa jadualkan lah. Kita jadualkan kalau tukar sebulan sekali. Kita takut kita tu sebagai kami tu sebagai urustia takut kita tak dan kita panggil apa? Kita tak dan nak digan. Maksudnya kita nak kena kalau sebulan sekali ni kita nak kena tumpu buat tu ya. Ada yang kita tak boleh buat. Jadi setakat lah ni kita perancangan kita mungkin setahun tu 3 atau 4 kali lah. Setakat hari ni lah kemampuan kita lah. Okey, yang tu Okey.
seperti mana yang dijawab oleh Cik Zul tadi berkenaan dengan forum tu, insyaAllah kita akan berusaha-sama lah. Untuk makluman tuan-tuan semua, di Muzium Negeri Kedah ada tersimpan beberapa koleksi berkenaan dengan kisah perang Kedah Siam lah. Saya kenal Cik Zul ni masa saya pi orang kata apa bahasa dia lupa dah. Saya pi terjah. Saya pi terjah ke Terjah. muzium. Saya pun pergi sembang-sembang dia kata ada Panji Wan Muhammad Ali. Daripada situlah saya apa rasa sayang lah muzium kan kalau dia tak boleh menonjolkan dia sebagai satu jabatan yang menyimpan artifak-artifak penting macam ni kan. Tapi tak apalah, kita akan orang kata kita nak tak nak kita kena moving forward, kita kena bergerak ke depan seiring dengan keadaan semasa lah. InsyaAllah saya bersama pihak Kataha sedang merancang untuk mengadakan satu pameran iaitu pameran Perang Kedah Siam dengan pihak muzium lah. Dan insyaAllah akan ada beberapa sesi perbincangan lah untuk program ni dijayakan pada bulan 11 bersempena 200 tahun memperingati Perang Mitsubishi yang jatuhnya pada bulan 11 iaitu 12 bulan 11 tahun 2021 bersamaan dengan hari Jumaat. Ni Allah Ta'ala takdir bahawa 200 tahun ni jatuhnya pada hari Jumaat lah. Okey Cik Zul. Ni nanti hari ni ada cadangan macam-macam ni. Nanti kita boleh baca lah. Kita pun nak dekat sejam lah. So soalan yang terakhir lah. Ni soalan panas lah. Ni ada nama Dog Smart ni. Dia kata Sungai Batu. Dia kata Sungai Batu tu tutup buang lah. Dia kata. Dia kata Sungai Batu tu tutup buang. Buat rumah teres bagi orang susah. Ni kata dia lah. Okey. Naknya kita tak mau mempolitikkan isu lah. Walaupun apa yang berlaku, kita tidak mahu mempolitikkan satu isu lah. Sebab dalam sejarah sosial sains sosial orang kata, disiplin sains sosial ni kita kena tengok banyak penjuru. Dia ada benda yang kita terpaksa korbankan untuk generasi masa depan. Ada yang kita kena pelihara untuk generasi masa depan. Dalam situasi Sungai Batu tu sendiri banyak benda yang kita tengok lah. Dan saya pun ada buat satu penulisan tentang buat data habis. Saya pun ada buat satu penulisan tentang Sungai Batu lah. Dan saya rasa ramai yang tak setuju lah dengan pandangan tu. Tapi kita kena bersikap realistik dan relevan bahawa tak semua perkara tu mudah untuk kita capai lah. Apatah lagi macam kita duk sebut tadi pun masuk free pun orang tak mau. Kan? Orang tak mai, apatah lagi kalau naiknya kapal ke apa semua, apakah nasib yang akan berlaku kepada tapak Sungai Batu tu. Walaupun dia ada Turi tu sendiri, walaupun dia menggambarkan ada satu ketamadunan yang besar di dalam Negeri Kedah, tetapi akibat kekangan bajet, kerajaan negeri nak buat satu benda dia kena pinjam duit daripada pusat. Saya duk dengar kata nak buat di Kuala Kedah kena pinjam sampai 600 juta, 1 bilion. Jadi nak pinjam tu boleh pinjam, nak bayar tu seksa. Nak bayar tu seksa. Sebab Kedah dia tak ada hasil negeri macam negeri lain. Dan di Kedah ni bab-bab cukai apa ni macam kita orang boleh kata daripada segi penguatkuasaan tu dia macam kesian. Kalau betul-betul ikut law macam Selangor ke, di BKL ke apa, pasal ramai dah kena perambat penegak-penegak ni lah. Ni antara benda-benda yang kita kena perhati ya. Kita kena faham, kita tak boleh terlalu ikut marah. Dan seboleh-bolehnya hampa pilah melawat ke tempat tu, bagilah sumbangan apa yang patut. Mungkin mereka boleh buat tabung dan sebagainya lah untuk buat kutipan dan sebagainya. Okey, so Cik Zul, soalan yang ni tak terakhir lah. Ada satu lagi nanti Aduka Tirana. Okey. Soalan saya lah yang terakhir lah. Apa pandangan Cik Zul tentang Sungai Batu? Okey, isu Sungai Batu memang isu yang cukup panas lah sejak keberkelangan ni. Semuanya satu saya nak nyatakan kita ni sebagai orang awam lah,
orang-orang di luar sana, saya ingat sebelum kita nak keluarkan nak cakap apa-apa ataupun nak kata apa-apa lah kan, kita eloknya kita orang kata kaji, kita buat selidik sikit lah, cerita letak duduk cerita yang sebenar lah. Kita jangan duk dengar daripada cerita mulut ke mulut, ataupun kita kalau boleh zaman kita tadi ni kita pergi tengok nyeri di Sungai Batu tu apa yang jadi dan apa yang isu yang sebenar. Saya nak kata pun kami macam saya kata tadi ni, di negeri ni kita ada muzium dan juga tempat-tempat sejarah ni, kita ada dua pihak lah. Satu pihak negeri dan juga satu pihak persekutuan. Bagi pihak Sungai Batu ni, di situ dah jadi di bawah tanggungjawab Jabatan Warisan Negara. Dibagi kepada PPAG, Pusat Penyelidikan Arkeologi Global untuk buat kajian. Jadi seloknya kita apa pun kita rujuk dengan mereka ni lah, dengan Jabatan Warisan ataupun dengan PPAG lah, untuk kita tahu ceritanya sebenar-benarnya. Saya cerita kadang banyak sangat kita punya, kadang netizen ni orang kata kita apa, kalau bahasa lah ni kita panggil kita buat palatau kan, palatau macam-macam lah. Dan kan cerita tu, cerita A jadi cerita B, orang cerita macam ni, mereka kata macam tu. Jadi seloknya saya tak mahu nak ulas panjang pasal ni di luar pada bidang kuasa saya lah. Ni ataupun di bawah bukan di bawah pentadbiran lembaga muzium, tapi kita pun tentulah pasal kita ni Muzium Kedah. Sungai Batu tu letak di Kedah sebagai kita punya sejarah dan warisan. Kita pun ambil cakna lah, ataupun kita pun ambil tahu jugalah. Bukan maksud dia kata nanti benda tu duduk di bawah warisan, kita lepas ke warisan semua, kita ambil peduli. Jadi kita pun kita sentiasa duk pantau, ambil pengetahuan lah. Tapi semua isu sekarang ni yang lebih baik lah, lebih baik di kenyataan tu dikeluarkan oleh Warisan Nyeri ataupun PPAG ataupun pihak Kerajaan Negeri Nyeri lah. Yang tu lah yang saya boleh respon. Okey. So kita jelaslah sikit bahawa ada beberapa tapak di bawah kelolaan warisan yang duduknya di bawah Kerajaan Persekutuan. Jadi dalam isu Sungai Batu ni, tapak Sungai Batu diletakkan di bawah kelolaan Jabatan Persekutuan, kementerian lah, di peringkat persekutuan lah. Jadi bukanlah kata pihak-pihak jabatan negeri berkaitan sejarah ni lepas tangan, tetapi orang kata apa, kita tak mau langgar lah, kita tak mau melangkah batas kuasa tu. Sebab kalau apa-apa jadi, pihak kerajaan negeri, bukan katakan di Kedah, tetapi banyak negeri lain juga bergantung kepada bantuan sumber kewangan daripada kerajaan persekutuan. So kita pun tak mau panjang cerita, lagi dia duk masa muka apa kerja macam tu. Betul, setuju. Kepada kawan-kawan yang dalam topik isu Sungai Batu ni, minta kaji, faham betul-betul, jangan dipolitikkan isu ni. Jangan sebab orang ni tukar kerajaan ke apa, dia tak terlibat. Yang duduk di bawah kerajaan persekutuan adalah kerajaan persekutuan, tapi bukanlah bermaksud bila menteri tukar apa semua dia boleh untuk jemput tak. So kita kena faham lah. Okay. So saya pun tak mau banyak cerita sebab isu Sungai Batu ni. Nanti saya akan cari orang yang betul-betul boleh cerita pasal Sungai Batu ni, insyaAllah. Okay. Ni kata Aduka Tirana. Oh, Alung ni ke? Oh, Aduka Tirana. Okey, dia kata banyak juga site yang tak terjaga macam Candi Pematang Pasir. Semok sangat. Ni kata dia lah. Jadi kalau tak salah tengok rupa ni dia Alung daripada Kuala Muda. Saya pun pernah pergi rumah dia. Dan banyak dia berkongsi pengalaman dia. InsyaAllah saya pun akan ada satu sesi dengan dia bulan depan. InsyaAllah bulan depan ke hujung bulan ni lah, macam tu lah. Akan berkongsi tentang sedikit sejarah Kuala Muda, lintasan
sejarah Kuala Muda secara tak langsung lah. Itulah macam candi ni pun saya rasa Cik Zul dia bawah persekutuan juga kot noh. Ya, betul-betul. Dia segi persekutuan ni, macam saya kata tadi, dia banyaknya segi arkeologi lah. Kita panggil khususnya bidang arkeologi. Salah satu daripada bawah pemuziuman adalah arkeologi. Jadi arkeologi ni bahasa kita negeri, kita tak ada kepakaran tu lah. Jadi kemudian kepakaran tu ada di pihak persekutuan. Sekarang ni ada di pihak Jabatan Warisan Negara lah. Mereka selalu buat kerjasama dengan PPAG USM. Jadi banyaknya tapak-tapak site, tapak-tapak arkeologi ni banyaknya di Kawaselia lah. Di Kawaselia ataupun diuruskan oleh Jabatan Warisan Negara. Kecuali yang di Muzium Arkeologi Lembah Bujang, itu memang bawah Jabatan Muzium Malaysia lah. Yang lain tu tak silap saya dia masih ataupun dia di bawah bidang kuasa ataupun pemantauan Jabatan Warisan Negara lah. Tapi kadang-kadang isu ni pun masa kita kata tadi macam Harman kata, kita tak, walaupun diuruskan ataupun bawah tanggungjawab Jabatan Warisan, kita Muzium Negeri ni kita tak lepaskan tanggungjawab lah. Kok mana pun hak tu kita panggil warisan negeri kita. Jadi dalam kita juga selalu adakan mesyuarat dan juga perbincangan ataupun kalau ada isu-isu kita akan maklumkan ataupun timbulkan lah dalam kita punya mesyuarat dengan Jabatan Warisan lah, untuk kita maklumkan mungkin apa isu-isu ataupun masalah-masalah yang timbul di Kedah ni yang melibatkan arkeologi dan juga tapak warisan lah. Okey. Okey. So kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Cik Zul pun mata aku besar dah. Pedih mata dah asal. Okey, jadi kepada kawan-kawan yang ada cadangan untuk apa-apa topik, insyaAllah boleh cadangkan kepada saya ataupun PM lah kepada saya di inbox. InsyaAllah saya akan cuba carilah. Cuba cari tajuk-tajuk yang tuan-tuan cadangkan tu, dan saya akan cuba carilah orang-orang yang boleh cakap tentang isu tu lah, insyaAllah. Okey. Jadi saya dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Zulkifli bin Mat, penolong kurator Muzium Negeri Kedah, atas kesudian bersama dengan saya pada malam ni. Ini pertama kali juga kami gunakan StreamYard, satu teknologi baru yang boleh mencabar Google Meet dan Zoom. Dia sangat handy lah, orang kata sangat mudah digunakan. Dan insyaAllah pekat-pekat doa Kedah, Muzium Negeri Kedah terus maju di masa-masa hadapan dan dapat orang kata apa, memberi kekaguman kepada kita peminat-peminat sejarah Negeri Kedah, yang merupakan orang kata apa, orang Kedah ni boleh kata, ni pandangan saya sendirilah boleh kata majoriti dalam banyak-banyak negeri, orang Kedah ni lah cukup minat dengan sejarah. Mungkin tradisi lisan orang tua-tua dan sebagainya menyebabkan pembudayaan sejarah itu berlaku. Okey, jadi setakat itu saja daripada saya. Ada sebarang cadangan, bolehlah inbox kepada saya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak Kataha kerana sponsor lah, sponsor kami dua untuk rancangan pada malam ni lah. InsyaAllah doa-doakan yang terbaik. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa dalam masa 2 hari lagi insyaAllah bersama dengan Pangeran Muda ataupun Atan yang akan membincangkan satu topik yang menarik, iaitu berkenaan dengan batu nisan Aceh di Pulau Pinang. Okey. So sekian daripada saya.
Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.